Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah sungguh studio hari ini walaupun hari raya keempat, tapi kemeriahannya masih lagi terasa dan nak lagi meriah anda kena saksikan rancangan-rancangan menarik di RTM khususnya dalam sambutan Aidilfitri kita pada kali ini. Walaupun di rumah tapi kemeriahannya tetap dirasa. Okey, baik, saya Azam Abdullah hari ini seperti biasa dalam pasukan saya kita nak buat suluhan dan juga cerapan terhadap beberapa isu dan juga berita palsu yang penafiannya dikeluarkan oleh pasukan Respon Pantas KMM. Tapi sebelum itu saya seperti biasalah untuk mengajak anda ya untuk bersama-sama kita menyumbang ataupun membantu pihak Respon Pantas ini bagi mengenal pasti sesuatu berita yang anda terima di media sosial, adakah kepastian kesahihannya benar ataupun tidak. Jadi anda boleh salurkan kepada portal sebenarnya.my ini seperti biasa. Isikan nama penuh, nombor telefon, alamat email, subjek, maklumat iaitu pautan URL dan kandungan mesej yang anda terima dan sumber berita yang anda terima tu dari mana. Ada WhatsApp, WeChat ataupun blog di Facebook, Telegram dan sebagainya, nyatakan di sini. Dan terus hantar ke portal sebenarnya.my untuk mendapatkan respon yang pantas. Baik, kita mulakan dengan pemakluman berita palsu yang pertama. Ada dua perkara di sini, iaitu yang pertama, Pejabat Perdana Menteri atau MPO menafikan kesahihan artikel yang bertajuk Najib sebagai penasihat ekonomi bukan Menteri Keuangan atau Perdana Menteri. Seperti yang tular di media sosial, mungkin anda pernah terima kandungan mesej ini. PMO menjelaskan bahawa pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti dinyatakan dalam artikel tersebut. Dan seterusnya, KKM menafikan kabar angin tentang pelaksanaan perintah berkurung di kawasan Brickfields yang tular baru-baru ini, iaitu di belakang bangunan YMCA. Berikutan dakwaan terdapat 4 kes positif COVID-19 setelah tersebarnya gambar sekumpulan anggota kesihatan berpakaian PPE di media sosial, yang mana PDRM juga menjelaskan bahawa gambar tersebut merupakan rakaman kejadian yang berlaku di kawasan Kuala Langat, Selangor pada 16 Mei lalu. Dan berita ini juga dimuatkan dalam portal sebenarnya.my. Sekejap saja lagi kita ada perinciannya. Dan seterusnya, kita terus ke portal sebenarnya.my. Yang pertama, tiada rompakan bank di Pekan Jasin seperti yang didakwa tular di media sosial. Apa yang berlaku sebenarnya? Kita perincikan di sini. Polis menafikan berlaku kejadian rompakan membabitkan sebuah bank di Pekan Jasin seperti yang tular di Facebook. Dan menurut Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintendent Miss Pani Hamdan, kata beliau yang turut berada di tempat kejadian menafikan video berdurasi 11 saat yang tular itu adalah kejadian rompakan dan tiada berlaku insiden tembak-menembak seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Dan tambah beliau, kejadian sebenarnya adalah pihak polis ketika itu berjaya menahan dan memberkas dua lelaki yang cuba melarikan diri sejauh kira-kira 15 km dari Felda Bukit Senggih ke arah Pekan Jasin. Dan dalam kejadian itu, dua lelaki yang menaiki kereta jenis potong wajah berwarna hitam itu dilihat dalam keadaan mencurigakan kerana berhenti di tepi jalan yang sunyi. Nah, itu yang berlaku sebenarnya di Pekan Jasin. Baik, seterusnya, Menteri Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kenyataan berkenaan hukuman jika lakukan aktiviti ziarah pada hari kedua ziarah Aidilfitri. Ini yang tular di media sosial dengan tajuknya tiada lagi ziarah Aidilfitri selepas ini jika degil juga. Ini respon Menteri Kesihatan. Kadang-kadang ini adalah sebagai clickbait untuk kita masuk ke portal itu sebenarnya. Dan menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba tidak pernah membuat sebarang kenyataan ini. Dan ada sebarang kenyataan pun mungkin akan dikeluarkan oleh MKN itu sendiri. Dan setakat ini menurut MKN sebanyak 31 confirm pun telah dikeluarkan di hari raya kedua kerana melanggar SOP, iaitu membuat ziarah Aidilfitri pada hari raya kedua. Dan pastinya pihak penguasa membuat apa yang pasti ataupun apa yang penting untuk mengekang lagi penularan wabak COVID-19 ini, iaitu terutamanya untuk memastikan rakyat Malaysia terus mematuhi SOP dan juga garis panduan yang ditetapkan. Dan seterusnya, ini yang saya sebutkan tadi di pemakluman berita palsu yang pertama tadi mengenai dakwaan kawasan Brickfield dikenakan perintah berkurung adalah palsu. Kita besarkan sikit gambar yang tular tu. Kelihatan di sini beberapa pegawai kesihatan yang memakai pakaian PPE
Okey, ini daripada kenyataan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai berita tersebut, iaitu Ketua Polis Daerah Brickfield Asisten Komisioner Zairul Nizam Muhammad Zainuddin berkata siasatan dan semakan lanjut pihak KKM dan ibu pejabat polis daerah Kuala Langat mendapati berlaku pada 16 Mei lalu di kawasan Kuala Langat, Selangor. Jadi orang ramai terutamanya penduduk di Brickfield tidak perlu rasa takut ya, kerana tenteraman awam serta keselamatan di kawasan itu dijamin dan seperti biasa kita boleh melakukan aktiviti biasa asalkan anda terus mematuhi SOP dan juga garis panduan yang ditetapkan dalam tempoh PKPB ini. Baik, sebelum kita berhenti berehat, kita teruskan dengan berita yang seterusnya, iaitu dakwaan seorang wanita menggunakan kabel polis Dungun untuk rentas negeri adalah tidak benar. Hangat juga diperkatakan beberapa hari sebelum Hari Raya berita ini. Ini adalah mesej yang ditularkan oleh orang ramai. Saya tidak pasti, mungkin ini adalah dimuat naik sendiri oleh tuan badannya, tapi ditularkan oleh netizen. Dan polis menafikan memberi layanan istimewa kepada seorang wanita untuk melakukan perjalanan rentas negeri dari Dungun, Terengganu ke Putrajaya seperti yang tular di media sosial. Tindakan itu mendapat kecaman warganet yang tidak berpuas hati selain turut memberi imej buruk kepada polis diraja Malaysia. Maka Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Bahrudin Abdullah berkata perkara yang dimaklumkan wanita terbabi itu adalah tidak benar, dan apa yang sebenarnya berlaku adalah pihak polis telah memberi kelulusan kepadanya pada hujung April lalu selepas polis di Putrajaya memaklumkan taska wanita terbabit dipecah masuk. Jadi kebenaran sebenarnya diberikan untuk dia menyelesaikan urusan berkaitan taskanya dan dia sudah mendapat kelulusan dari pihak polis. Jadi mungkin ini adalah provokasi-provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk lagi menghangatkan keadaan dalam tempoh kita menghadapi PKPB ini. Dan kepada anda juga, jika ada maklumat ataupun info-info yang mungkin kurang pasti, yang mungkin agak sensitif, jangan cepat-cepat untuk kita terus sebarkan. Pastikan info atau fakta itu terlebih dahulu. Baik, pasukan saya nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Syawal diraih, keluarga dilindungi. COVID-19 beraya? Pagi raya, Zairul dan keluarganya datang beraya ke rumah saudaranya Mak Cikia. COVID-19 pun ikut sekali. Zairul dan keluarga memberi salam dari luar pagar. Mak Cikia dalam keadaan bersalah menjemput masuk keluarga Zairul. Mak Cikia meminta Zairul memakai pelitup muka di atas meja di luar rumah. Pada masa yang sama, Mak Cikia menyuruh ahli keluarga Zairul mencuci tangan dengan hand sanitizer. Mak Cikia memastikan kerusi diatur mengikut penjarakan sosial. Mak Cikia menerangkan kepada tetamu bahawa mereka perlu mengambil makanan secara bergilir. Zairul berdiri untuk mengambil makanan. Semasa di depan meja hidangan, Zairul membuka sedikit mas untuk menghidu bau makanan yang dihidangkan. Tiba-tiba, Zairul terbersin sambil menutup mulut dengan tangan. Tanpa membasuh tangan, Zairul terus membuka penutup makanan dan mengambil makanan-makanan lain di atas meja. Virus makin bertambah dan bertebaran dalam rumah. Ahli keluarga Zairul dan Mak Cikia bersilih ganti mengambil makanan. Selesai menjamu selera, Zairul dan keluarganya duduk berbual dengan keluarga Mak Cikia. Bukankah keluarga Mak Cikia akan selamat jika tidak menerima tetamu? Lindungilah keluarga anda, terutama warga emas dan kanak-kanak. Mak Cikia hanya beraya dengan anggota keluarga terdekat di rumahnya. Biarpun pintu rumah tertutup untuk tetamu, tetapi hati kita tetap terbuka. Syawal diraih, keluarga dilindungi. Selamat kembali. Tak pasti, jangan kongsi kepada anda untuk dapatkan info-info yang sahih. Terus saja ke media sosial rasmi, antaranya Majlis Keselamatan Negara MKN ini. Dan di Facebook MKN, Majlis Keselamatan Negara, saya ingin kongsikan ada kebimbangan semalam selepas angka dikeluarkan itu sebanyak 187 kes baru, dan angka-angka itu memberi maksud-maksud dia sendiri, dan
perinciannya adalah seperti daripada 187 kes baru ini, 173 kes adalah bukan warga negara dan daripada 173 kes, 155 kes dikesan di DTI Bukit Jalil dan kes tempatan melibatkan warga negara hanya 4 kes. Kalau kita lihat kepada angka-angka ini menunjukkan bahawa kes yang besar ataupun angka yang besar itu adalah datangnya daripada DTI dan bukan warga negara, dan di kalangan warga negara hanya 4 kes. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawa pematuhan rakyat Malaysia terhadap PKPB ini sangat bagus, memandangkan kita pun sudah biasa dengan norma-norma baru, jadi kita telah terbiasa untuk mengekang diri kita sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang telah dilarang oleh kerajaan. Jadi hasilnya adalah 4 kes melibatkan warga negara, dan usaha kerajaan sekarang adalah untuk menumpukan kepada DTI yang melibatkan bukan warga negara Malaysia. Kalau boleh saya perincikan di sini, DTI Bukit Jalil jumlah kes positif mencatatkan 281, DTI Sebenyih 66 jumlah kes positif, manakala DTI Sepang 36 jumlah positif, dan ada lagi kes yang menunggu 180, 337 dan juga 9 kes masih lagi menunggu keputusan. Baik, itu apa yang berlaku dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Seterusnya, di Facebook Kementerian Kesihatan sendiri mengatakan bahawa mengenai pesakit sari ataupun pesakit yang mempunyai masalah pernafasan, jika anda mengalami masalah pernafasan seperti sesak nafas serta sakit dada, jangan terkejut bila anda diletakkan di ruang khas dan dirawat petugas kesihatan yang lengkap memakai PPE. Kenapa? Ini adalah polisi terbaru dari Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu setiap pesakit yang bergejala severe acute respiratory infection ataupun kita katakan SARI, jangkitan pernafasan akut teruk terutamanya pneumonia dan juga radam paru-paru dianggap positif COVID-19 untuk langkah-langkah yang berjaya, sehinggalah ujian makmal memberikan keputusan negatif. Jadi polisi ini bukan sahaja untuk semua fasiliti kesihatan KKM, tapi itu terpakai di pusat-pusat perubatan swasta. Kenapa? Bagi melindungi petugas kesihatan daripada dijangkiti COVID-19, telah berlaku beberapa kes jangkitan sebenarnya dalam kalangan petugas kesihatan KKM sendiri selepas merawat pesakit bergejala SARI dan bergejala ringan. Dan diberikan contoh di sini yang mana melibatkan kluster PUI Bali, iaitu seorang pesakit keluarga terdekat kepada kes indeks itu telah dirawat di pusat perubatan swasta di Kuantan kerana masalah sesak nafas dan dirawat sebagai pesakit biasa, bukan pesakit COVID-19. Namun hasil ujian makmal kemudian yang individu itu disahkan positif COVID-19 dan telah menjangkiti beberapa petugas kesihatan dan pesakit yang lain. Inilah yang dibimbangkan oleh Kementerian Kesihatan sehingga mengeluarkan polisi ini. Sebarang penyakit yang ada kaitan dengan masalah pernafasan akan terus ke rawatan COVID-19 walaupun anda tidak lagi dikeluarkan keputusannya negatif atau positif untuk langkah-langkah berjaga-jaga. Jadi penting bagi kita untuk jujur kepada petugas kesihatan, menceritakan sejarah perjalanan dan juga sejarah kesihatan kita sendiri. Dan seterusnya, baik, mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan dengan kadar segera sekiranya mengalami gejala-gejala seperti ini, seperti yang kita tahu, iaitu demam, batuk dan juga sukar bernafas. Dan jika anda tinggal dan pernah berada di kawasan penularan COVID-19 yang telah pun dikenal pasti, contohnya zon merah atau negara yang mempunyai kes COVID-19, juga digalakkan untuk mendapatkan ujian sandingan COVID-19. Dan juga jika anda merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19 itu sendiri. Baik, seterusnya ini yang terakhir, kekal berada di rumah, rayakan hanya bersama keluarga. Walaupun kita berada dalam kekangan pandemik COVID-19 ini, tapi kemeriahan Hari Raya masih lagi boleh kita raikan menerusi teknologi yang ada, WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi yang boleh mendekatkan jarak kita. Walaupun jarak kita jauh, tapi teknologi ini boleh mendekatkan kita untuk sama-sama kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini dalam kekangan-kekangan yang kita terpaksa lalui.
Baik, seterusnya itu dia. Saya kira apa yang telah pun dikongsikan kepada anda. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Hadkan perjalanan anda kalau berada di tempat awam. Pastikan anda sentiasa memakai penutup hidung dan mulut dan hand sanitizer. Dan jangan buat perjalanan rentas negeri jika tidak mahu di kompaun. Sama-sama kita memberi peranan masing-masing sebagai rakyat Malaysia. Baik, saya Azam Abdullah. Kita nak berehat seketika kembali selepas ini bersama dengan rakan tugas.